صل. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ahli ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa. Allah masih lagi bagi kita peluang untuk menambah bekalan kita, nak kita bawa balik ke kampung kita nanti. Yang masihnya bukan lama benar lagi, sekejap lagi. Tak lama lagi kita akan balik kampung lah. Sudah-sudah dah tua aja. Padahal rasa-rasa belum tua lagi. Saya ni sudah sudah 79 tahun umur. Yesterday was my birthday, you know. 7th of May 1942. Yang ke-79. Tapi rasa saya belum lagi 79. Rasanya baru 18. Itulah dia lajunya masa berjalan. Sedar dah tua. Sedar lagi udah dalam kubur. Baru sedar. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu masuk dalam kubur. Baru sedar. Mati aku ni apa ya? So itulah keadaannya. Mudah-mudahan bila kita mati nanti, kita akan cukup bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita. Cukup bekalannya. Sebab itu Allah datangkan dalam hidup ni berbagai-bagai latihan, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai peluang untuk menambah bekalan kita. Didatang ke Ramadan, sikit banyak kebekalan yang boleh kita terima di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni banyak latihan-latihan yang kita lakukan. Di antaranya latihan semayang. Banyak tu. Malam 20 rakaat. Sebulan 600. Banyak tu orang semayang. Apa janji Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maknanya orang yang dah semayang betul-betul, dia tak ada ambil nombor ekor lagi. Orang yang dah semayang dia tak ada menerima rasuah. Orang yang dah semayang dia tak ada lagi mencuri. Orang yang dah semayang dia tak ada mencari makan harta haram. Orang yang dah semayang tak ada lagi nyemur kain ketang dada. Kerana sembahyang itu sendiri mencegah dirinya daripada perbuatan fahsya dan munkar. Itu baru satu latihan sembahyang tu. Kemudian dilatih kita banyak zikir. Bila tarawih sikit banyak ke zikirnya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Sambut pula ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak zikir tu. Di antaranya 4 yang kata Nabi.
Kalau kamu amalkan 4 jenis zikir ni, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa tu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 je. Tak masuk subuh kudus rabbuna itu tak masuk. Nyanyi aja. Subhanallah, kita sambut seruan daripada Bilal. 4 ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Bila timbang seberat no pahala. Sekali sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya lebih berat daripada langit dan bumi. Memenuhi langit dan bumi. Ini kalau boleh dia setiap malam sebut apa tu? Tarawih 6 rakaat selalu sebut subhanallah walhamdulillah. Jadi itu di antara fadilatnya. Di antara yang lain kata Allah kalau banyak zikir apa? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahui olehmu dengan banyak menyebut nama Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Jiwa dia tenang, tak ada keluh kesah. Tak ada nak metor je kerjanya. Nak merampui je kerjanya. Tak ada nak merajuk je. Ni salah sikit dah merajuk, salah sikit dah merajuk. Bukan tuan-tuan lah, tempat lain. Tujuh dah tak ada datang ke masjid. Apa hal? Rupanya dia dah tak dilantik, dia menjadi jatuh kuasa lagi. Udah tak nak masjid. Duduk rumah je. Ada ke tak ada orang apa itu? Ada. Yang rugi siapa? Masjid rugi ke? Masjid tak ada rugi. Yang rugi kita lah. Orang yang merajuk macam rugi. Ini dah perkara-perkara. Kalau dia banyak zikir, dia tidak ada istilah merajuk dalam hidup dia. Begitu juga di bulan Ramadan ni dia latih kita banyak baca Quran. Baca Quran. Ada majlis namanya tadarus. Ada tadarus? Cuma tuan-tuan dan perempuan bila baca Quran tu jangan baca seorang-seorang. Jangan baca dulu-dulu masa saya budak-budak tu begitulah. Dia bagi kamu baca dari sini ke sini. Tu pergi turun sana baca seorang ni. Kamu baca dari satu ain ni dari sini ke sini. Orang ni baca satu ain ni dari sini. Dia turun sana seorang-seorang. Kalau seorang-seorang baca Quran kira betul ajalah. Mensiapa tak dengar? Quran sikit banyak ke hukum di dalamnya. Ada idgham, ada iqlab, ada izhar, ada ikhfa, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada hamas, ada qalqalah dan sebagainya. Banyak guna hukumnya. Dan kita kena baca Quran mengikut hukumnya. Kerana ini perintah Allah. Warattilil Quran tartila kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Dari sini saya tak kisahlah. Kerana buku Quran yang tera-tera semua di sini belakang ni. Cuma kalaulah tak berminat dengan Quran, malang lah ya. Umur dah 60 baca Quran tak erti lagi. Tak tahu mana patut dipanjang, mana patut dipendekkan, mana patut didengung, mana patut tak didengungkan. Malang lah ya. Kerana Quran bukan cakap Melayu. Cakap Melayu tak ada hukum, lantak lah. Pasyur pun boleh, pasyak pun boleh, pasir pun boleh. Tapi Quran no way, mesti ikut hukumnya. Lain tak apa. Selawat tak apa. Marhaban tak apa. Robaniyah lagi tak apa. Tak ikut hukum tak apa. Selawat ikut hukum ke? Sallallahu ala Muhammad. Panjang mat ni tu. Padahal minda datang mat je. Tapi tak apa. Dia dikira sebagai hiburan dalam Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lam. Padahal lam yang datang lam yang datang lam tu apa panjang no? Bukan lam alif mim. Kalau lam alif mim boleh lam harif sukun. Ini dah panjang no. Tak apa. Selawat tak apa. Lagi apa? Marhaban betul. Marhaban lagi teruk. Ya orang sini tak tahu marhaban ke? Punya lah teruk. Tadi ikut tajwid langsung. Panjang no kemarinnya. Marhaban Yahano. Ada Yahano begini. Mana datang? Datang apa? Tak ada dosa. Harus ya? Orang mana? Siapa duduk tepi Sungai Perak tahulah. Punya lah teruknya. No, minallah
No horejo holeko hobero. Apa benda ya? No rejo kobero apa? Sebenarnya narju kubro. Narju kubro itu artinya harapan kami sangat besar. Tapi tak apa. Tak ada berasa. Quran no way. Mesti ikut hukumnya. Jadi bila kita boleh baca Quran, baca juga maknanya. Jangan baca Quran saja maknanya tak baca. Siapa baca Quran tak baca maknanya, serupa dia nyanyi lagu Hindustan lah, nyanyi pandai makna tak tahu. Nyanyi lagu Korea, nyanyi pandai makna tak tahu. Kalau nyanyi lagu Inggeris aku tahu. Ni Korea mana tahu bahasa. Hindustan lagi tak tahu. Saya pernah ceramah depan orang Pakistan depan saya pakai sorban, anggup pandang. Saya pun nyanyi tu. Ya ho janggeli kahe. Saya nyanyi depan dia. Saya tanya, apa mana? Dia mengalir pada. Tak tahu. Dia pun tak tahu. Kita orang Melayu lagi tak tahu. Macam itulah orang baca Quran tak tahu macam maknanya. Bila kita baca maknanya baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Karena semua ajaran Islam tu terdapat dalam Quran. Itu di antara latihan-latihan yang Allah datangkan di bulan Ramadan. Bertuahlah kita kerana kita dapat berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Hari ini dah ada 26 hari dah. Dah masuk 26 lagi 4 hari. Raya lah kita. Cuma raya yang sebenarnya sekarang ni lagi tak seronok. Ada PKP. Orang dari Kuala Lumpur tak boleh balik, orang dari Kedah tak boleh balik, orang dari Pulau Pinang tak boleh balik. Dulu boleh kita masa balik. Ramai raya rumah tu, seronok sikit. Itu pun kan seronok benar. Tengah ramai dalam rumah tu seronok lah. Bila dia pun balik, tinggal rumah tu, opah dengan tok aja. Opah tok. Tok di anjung, opah di dapur. Tok ngangguk-ngangguk, opah pun ngangguk-ngangguk di dapur. Seronok benar kan? Sebab itu tuan-tuan, pagi ini saya nak ceramah tajuknya Hari Raya yang sebenarnya bagi orang beriman. Itu tajuk raya ni ya. Pagi ni. Tadi mukadimah je cerita tentang puasa ni. Ini betul-betul raya tuan-tuan ni. Kita nak raya ni hari Hamil esok raya. Bagi orang beriman, apa jenis hari raya yang patut kita sambut? Macam mana yang dikatakan hari raya hakikat ni yang sebenarnya? Berkata seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ada pernah dengar nama dia tak? Anas bin Malik. Dia ni adalah khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hamba ya, khadam, pembantu. Kemana saja Rasulullah pergi, adalah dia. Dia jadi khadam. Bawa beg Rasulullah lah. Mimpin tangan Rasulullah lah. Dia dah budak lagi, dah kecil lagi. Sebab itu dia banyak merawikan hadis-hadis. Berkata Anas bin Malik, maknya tu lagi masyhur. Maknya namanya Ummu Sulaim, lagi masyhur ya. Ini dia pun masyhur juga Anas bin Malik ni. Apa kata dia? Hari raya bagi orang-orang yang beriman itu yang sebenarnya ada 5. 5 jenis hari raya bagi orang-orang yang beriman. Siapa nak tengok kitabnya, buka kitab namanya Durratun Nasihin. Sini ada baca tak? Tak baca lagi? Baca lah. Suruh Ustaz mengajar. Yang Ustaz Ibrahim selalu datang. Banyak Ustaz sini. Ustaz Ramadan ada, Ustaz Sofi ada. Apa ke nama saya? Ustaz Zaki ada. So baca tu Durratun Nasihin kita. Kembali kita ada 5 jenis hari raya yang sebenarnya bagi orang beriman. Yang pertama, saya buat sebentar dulu supaya jangan takut tak sempat, takut terlajak masa tak boleh habis. Sebentar dulu, itu saya ulang satu balik. Yang pertama, apabila dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan sembarang dosa. Itu raya tu. Yang kedua, apabila dia keluar dari dunia ini membawa iman yang sahih, iman yang sah. Itu raya tu bagi dia. Yang ketiga, apabila dia berjaya melepasi titi siratal mustaqim. Itu raya bagi dia. Yang keempat, apabila kakinya berjaya melangkah masuk ke dalam syurga. Itu raya bagi dia. Dan yang kelima, akhirnya apabila dia di dalam syurga nanti dapat melihat wajah Tuhannya. Itu raya sebenarnya. 5 ya. Kita ulang balik. 1,
Satu-satu. Yang pertama, apabila dia boleh hidup dalam dunia ni satu hari tanpa melakukan sebarang dosa. Tak ada dosa. Tak ada dosa tu. Dosa besar tak ada, dosa kecil tak ada, dosa zahir tak ada, dosa batin tak ada. Dosa sedar tak ada, dosa tak sedar tak ada, dosa tahu tak ada, dosa tak tahu tak ada, dosa sengaja tak ada, dosa tak sengaja tak ada. 10 jenis. Bukan 10 dosa ya, 10 jenis dosa. Dia tak ada langsung. Itulah raya baginya. Ada kau orang betul jangan kat tangan, saya tengok. Ada kau orang tak berdosa angkat tangan. Tok Imam tak berdosa angkat tangan. Tok Bilal tak berdosa kan? Ustaz-ustaz tak berdosa kan? Ustaz buat lah. Yang cakap ni lagi banyak dosa. Ya. Nabi pun khabar betul. Ma min adamiyin illa walahu dzunub. Tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa-dosa. Anak Adam tu dosa belaka. Kecuali mereka-mereka yang dipelihara dari dosa. Itu bukan kerana tak dosa, kerana dipelihara dari dosa. Iaitu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Mereka itu bukan tak berdosa. Dosa juga tapi dipelihara dari dosa. Allah tak catat dia sebagai berdosa. Macam Nabi Adam. Ada tak dia melanggar perintah Allah? Ada. Allah kata jangan kamu hampir dengan pokok ni. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi dia bukan saja hampir tapi ngambil buah makan betul. Cuma dia tak berdosa, dia tidak dicatat sebagai orang berdosa. Allah pelihara dia. Orang apa tu dipanggil maksum. Bukan maksum ya, maksum. Dipelihara dari dosa. Jadi kita bukan maksum pun, bukan nabi pun, bukan wali pun. Wali tidak, nabi tentu tidak, rasul tidak. Jadi berdosa belaka. Jadi ada peluang ke kita nak dapat hari raya yang sebenar tadi. Kata di Anas bin Malik, hari raya yang sebenarnya ialah apabila seorang itu keluar dari dunia ni tak ada melakukan sebarang dosa. Tak ada dosa tu. Ada tak jalan keluarnya? Ada. Minta ampun dengan Tuhan supaya kita nanti tak berdosa. Sebab Allah datang ke Ramadan. Bila Ramadan ada tak kita minta ampun dengan Tuhan? Lepas 2 rakaat, lepas 4 rakaat tadi dah minta ampun. Ada tak imam doa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini diajar oleh Rasulullah ni doa ni. Rasulullah yang ajar para sahabat. Kamu baca doa ni bila bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang lain tu tambah sendirilah. Ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok benar mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Artinya kalau dah seronok benar, ampunkanlah dosa kami. Ya? Mau kali sebut tu, setiap 4 rakaat sebut, setiap 4 rakaat sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebab itu kena sungguh-sungguh kita minta ampun dengan Allah Taala supaya kita keluar daripada dosa. Selain daripada itu, kita boleh bertaubat kepada Allah Taala. Itu perintah Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada lagi sambung betul ya? Hai itu saya dulu pagi ni. Wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Kita lah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Allah kalau kita minta maaf, dia maaf dah. Berkuasa dah dia maaf kita. Berkuasa. Pintu taubat Allah tak pernah tutup. Sentiasa terbuka. Jangan sekali-kali kita putus asa dengan rahmat Allah. Dia tak pernah tutup. Sehinggalah kalau nyawa itu dah sampai ke kerongkongan, udah nak nazak, masa itu tak boleh terima taubat lagi. Bukan tak boleh, dia tak nak terima taubatnya. Dia nak terima lah, tapi tak ada. Memang dia janji tu. Bila dah nyawa nak keluar dari badan tu, masa itu bukan nak taubat, tak boleh. Kerana Allah tak terima. Itu bagi individu. Bagi masyarakat, apabila matahari terbit di
di barat. Matahari dah terbit ke barat, masih tu tak ada taubat. Orang kafir pun nak masuk Islam tak boleh, orang Islam nak bertaubat pun tak boleh, minta ampun dosa tak ada, tak dapat. Lain tu sentiasa terbuka. Sekarang ni terbuka lagi. Pintu taubat terbuka tak? Sentiasa kita taubat kepada Allah SWT. Ya, lepas sembahyang selalu taubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sentiasa kita taubat kepada Allah SWT. Sebab itu dalam hidup ni kita kena buat dua perkara. Pagi-pagi kita kena buat muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita kena rancang kehidupan kita hari ini. You plan your activities for the day supaya kita tak berdosa. Hari ini nak sembahyang di mana, hari ini nak baca Quran di mana, hari ini nak ziarah siapa, nak nolong siapa. Kita planning. Kita rancang kehidupan kita. Malam-malam dekat nak tidur, kita kena buat apa? Muhasabah. Check your activities for the day. Apa telah kamu lakukan hari ini? Ya, tengah sembahyang, pergi sembahyang bagus. Malam jemaah bagus. Ya. Ya, pergi tolong orang buta bagus. Ya. Baca Quran bagus. Belajar mengaji bagus. Ya, betul tak? Pergi pasar Ramadan. Nengok pohon amal, dah tak bagus. Masa itu minta ampun dengan Allah. Ampun pada dosa aku ya Allah. Ya. Itu ngumpat dah. Ngumpat timah. Timah tu anu ngata timah kan. Kalau ada orang kita buat. Kalau kita sedar kita dah ngata timah buat. Minta ampun dengan dia. Hari senang ke susah nak minta ampun? Senang benar. Ada dalam WhatsApp. Ada dalam telefon. Ada dalam Facebook. Ada dalam Twitter. Ada dalam Instagram. Banyak cabang-cabang jalan-jalan nak minta ampun dengan orang yang kita telah aniaya, telah melakukan dosa kepadanya. Jadi bila diampunkan nanti, mudah-mudahan apabila kita mati tak ada lagi dosa dengan Allah, tak ada lagi dosa dengan manusia. Itulah dia hari raya bagi orang yang beriman. Hari raya sebenar tu. Bila tak berdosa macam? Bila seorang itu tak berdosa macam? Beratlah timbangannya nanti bila ditimbang di akhirat nanti. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka sentiasalah dia berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak buat apa pun Allah redha dengan dia. Dia nak masuk syurga, Allah redha. Ya. Dia nak ke bidadari, Allah redha. Dia nak kenderaan-kenderaan di akhirat, Allah redha. Ya. Itu kalau dia bertaubat. Itu raya yang pertama. Apabila dia keluar dari dunia ni tidak membawa apa-apa dosa. Boleh. Apa saja kita buat dalam hidup ni boleh jadi ibadah kepada Allah SWT. Bukan mustahil ya. Kalau tidak Allah tak datang dengan hukum kalau dia mustahil. Kalau tak boleh nak kita buat, Allah tak datang dengan hukum. Sebab kita boleh buat, kita Allah datang hukum. Jadi maknanya tak ada berdosa. Bila tak berdosa, dapatlah kita syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tambah bulan Ramadan ni banyak benar fazilat-fazilat yang datang ni supaya kita tak dikira sebagai orang berdosa. Nah, di antaranya apa kata Allah dalam hadis kursi? Kullu hasanatin bi 20 amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba aku akan aku balas daripada 10, paling common 10, paling kudi 10, paling sikit 10 ila 700 dhifin, sehingga 700 kali ganda. Boleh sampai 700 kali ganda, sampai 700%. Itu di bulan lain tu, bukan bulan Ramadan ya, bulan lain. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa di bulan Ramadan ya, illa siyam, melainkan orang puasa. Fa innahu li, kata Allah ya. Sesungguhnya puasa itu apa punya? Wa ana ajzi bi, dan akulah yang menentukan berapa banyak pahala aku nak bagi orang yang puasa. Nah. Tak kira dari kita, dia yang tahu, Allah yang tahu. Banyak mana? Terpulang kepada Allah untuk memberi ganjaran yang berapa saja yang dikehendaki. Itu bulan Ramadan. Itu Allah datang ke Ramadan tu bertuahlah kita. Bagi kita doa sebelum datang Ramadan, kita doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampai kepada kami pada bulan Ramadan.
Kemudian bulan Ramadan pula didatangkan berbagai. Ya. 10 hari yang pertama dapat rahmat. Ya kita. 10 hari yang kedua dapat keampunan. 10 hari yang ketiga dapat pembebasan daripada api neraka. Ya. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Yang mana tanda? 10 hari yang pertama awal-awalnya dapat rahmat. Nak kata nak rahmat? Siapa tak nak kata? Wa awsatuhu maghfirah atau maghfiratun. Dan pertengahannya dapat keampunan. Allah ampun kata dosa-dosa kita ni di bulan Ramadan ni, tahu. Wa akhiru sampai akhir. Itqum minan nar, perlepasan daripada api neraka. Sekarang ni tiga-tiga dah datang. Yang pertama dapat rahmat. Rahmat tu bukan habis bila habis 10 hari tu, lepas tu dah 11, 12, 13 tu dah habis rahmat. Tak ada, dia berterusan masih ada lagi sampai sekarang. Kemudian dapat keampunan. Kemudian sekarang ni fasa yang ketiga, dijanjikan perlepasan daripada api neraka. Tapi kena minta lah. Puasa pun tak ada mana dapat. Semayang tak siap dapat. Nutup aurat tak siap dapat. Kena amalkan apa-apa yang dianjurkan di bulan Ramadan. Itu hari raya yang pertama. Ya. Apabila dia keluar dari dunia tanpa melakukan sebarang dosa. Hari raya yang kedua, apa dah? Allah penat ngajar. Dah lupa. Baru kejap mengajar dah lupa. Raya yang kedua apa? Apabila dia keluar dari dunia dengan keadaan beriman. Dia benar-benar beriman. Bila beriman dia tambah lagi dengan amal soleh. Bila orang beriman dan amal soleh macam syurga lah dijanji Allah Taala, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah ya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sebab itu tuan-tuan kena jaga iman. Apa saja perkara yang kita lakukan, yang pertama kena jaga iman. Jangan bagi rosak iman tu. Jangan bagi binasa iman tu. Jangan jadi tangga iman tu daripada diri kita sampai mati. Betul, jangan lepas doa. Allahumma akhina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Banyak doa lain pun boleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu boleh. Supaya kita keluar dari dunia ini dengan beriman. Tanda orang beriman tu kalimah dia selalu menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya, kalau tanda dia mati beriman tu akhir kalam dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu janji Nabi. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah dakhalul jannah. Garanti dijamin masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan selalulah menyebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jangan lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Tahu bah? Apa bah? Bukan naik bah. Kumbah. Belum berkali lagi tu imam tu dah kumbah dah. Salam je. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tu dah tengok-tengok dah tak ada. Bukan ada hal apa pun, saja dia duduk belakang ni sakok kuih je. Bukan gana yang lain ya. Tunggulah tu imam tu berkali tu imam dulu baru kita boleh berkali. Selagi tu imam tu tak berkali, jangan berkali. Siapa berkali makruh hukumnya. Zikir bersama-sama dengan tu imam. Tu imam zikir, kita berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berzikir sama. Betul di ujung-ujung tu imam tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya.
Sudah habis doa baru kita bangkit. Baru kita baca kitab namanya Hidayatus Salikin. Boleh jumpa ya. Baru boleh kita bangun. Baru kita buat kerja. Kecuali dia ada hajat. Jelas cerita ya. Orang ada hajat dan cerita. Kalau nak berak jangan tunggu. Kalau tunggu macam terlambat tai itu. Kalau nak kencing jangan tunggu juga. Itulah jalan-jalannya ada kencing itu. Ya. Kalau nak kerja pergilah. Tak apa. Bukan salah ya. Kalau nak kerja, nak konsekat, pergilah, tak apa. Ini apa tahap orang pencin. Apa yang tunggu? Apa penanti orang pencin? Tunggulah. Sampai habis imam tu berdoa. Mudah-mudahan dia akan biasa menyebut kalimah la ilaha illallah. Bila nak mati esok dia ajar dengan kalimah la ilaha illallah, senang je dia menyebutnya. Baca ikut ya, la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Senang, betul mati. Tanda dia beriman, tanda mati dalam iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila dia berjaya melepasi titi siratal mustaqim. Bila dia berjaya meniti siratal mustaqim, itu tanda raya bagi dia. Memang raya betul. Karena bila dia lepas titi siratal mustaqim tu ke mana perginya? Syurga. Apa benda titi siratal mustaqim tu? Titi, tuan-tuan dan puan, titi siratal mustaqim itu adalah satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Dari mahsyar nak pergi syurga, kena meniti titi siratal mustaqim. Kalau nak masuk syurga lah. Ada jalan bawah sebenarnya. Jalan bawah apa? Neraka, 7 neraka nunggu. Sebenarnya ikut neraka. Ini dah di atas titi sirat tu. Panjangnya dari tepi ke tepi titi siratul mustaqim tu, kata B. Arifin dari Indonesia mengarang buku namanya Hidup Sesudah Mati. Panjangnya ataupun jauhnya dari tepi ke tepi 15.000 tahun perjalanan. 15.000 tahun perjalanan. 5.000 tahun mendaki. 5.000 tahun mendatar. 5.000 tahun menurun. Baru sampai hujung titi sirat. Bila melangkah lepas titi sirat tu, syurga lah namanya. Itu jauhnya. Besarnya lebih kecil dari rambut. Lebih kecil dari rambut. Bukan besar tali belati. Lebih kecil daripada rambut ya. Bukan besar tali belati. Tali belati tu besar sikit. Besar tali belati minta lalu kita menitinya. Ini kan pula lebih kecil dari rambut. Udahlah kecil, tajam lah tu, lebih tajam daripada mata pedang. Itu meniti siratul mustaqim. Tapi ada orang boleh meniti siratul mustaqim tu cepat seperti kilat. Ada juga yang menitinya seperti burung terbang. Macam burung, boleh terbang. Tak ada apa halangan dah. Bangunan tinggi tak boleh menghalang, pokok tinggi tak boleh menghalang, gunung-gunung tak boleh menghalang, dia boleh terbang. Ada yang meniti siratul mustaqim seperti kuda berlari, naik kuda. Lagi boleh kan? Ada yang meniti siratul mustaqim itu seperti orang merambat. Seperti Usain Bolt merambat. Tahu Usain Bolt? Pelari ketut yang terlaju dalam dunia, terpantas dalam dunia, namanya Hussein, orang Islam, orang Jamaica. Usain Bolt, dia boleh lari 100 meter dalam berapa? 7.9 saat. Itu dia, Usain Bolt namanya. Ada yang berjalan kaki. Ada yang merangkak. Siapa nak merangkak? Ada yang mengesut. Itu keadaan titi siratul mustaqim ya. Jadi macam-macam keadaan. Jadi kalau boleh kita biar masuk syurga meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat menyambar. Macam itulah. Suruh dah sampai. Itu raya lah bagi dia. Bila dah lepas sana tu, maknanya dia layak masuk ke dalam syurga ya. Syurga lepas ni. Itu yang ketiga ya. Kalau hendaklah tuan-tuan dan puan-puan sentiasa digarantikan masuk syurga dalam melepasi titi siratul mustaqim tu, jangan lepas sembahyang 5 waktu sehari malam secara berjemaah.
make sure you pray in congregation 5 times a day. Ya, bukan subuh saja. Subuh karang, zuhur karang, asar karang, maghrib karang, isyak karang, mesti berjemaah. Ya, bagi orang lelaki, perempuan kalau boleh elok datang, sunat hukumnya. Tapi kalau tak boleh datang tak apa, suami datang. Pastikan dia bekerjasama dengan suami untuk supaya suami-suami itu datang berjemaah. Tak kira lah di Masjid Al-Khairiyah ni ke, di Masjid Al-Ihsan ke, mana-mana, di masjid-mana yang tak apa, asalkan berjemaah. Ataupun di surau ke, ataupun di markas ke, mana-mana, asalkan berjemaah. Jangan seorang-seorang. Siapa semayang seorang-seorang, kata Nabi, orang tu semayangnya sesat. Dengar elok. Ini hadis Nabi, hadis sahih dalam riwayat daripada Muslim. Baca buku Sahih Muslim. Apa kata Nabi dalam kitab sahih itu? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Barang siapa sengaja semayang di rumahnya sendiri, tak nak berjemaah, orang azan dengar tapi tak siap nak datang juga. Rumah dekat dengan masjid, orang tak tahu nak masuk masjid pun. Tak tahu daerah mana yang masjid pun tak tahu. Padahal dekat rumah dia, dalam kampung dia juga. Siapa yang apa itu, bermakna dia telah meninggalkan sunnah Nabi-Nya. Ya. Bermakna dia telah meninggalkan sunnah Nabi-Nya. Nabi Muhammad tak pernah sembahyang seorang-seorang. Dia mesti sembahyang berjemaah. Ya. La taraktum sunnata nabiyikum, maka dia telah meninggalkan sunnah nabi-nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, la dhalaltum, maka sesatlah kamu, kata Nabi ya. Sesat. Sembahyang seorang-seorang rumah sesat. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, dia di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Dapatlah fadilat berjemaah ya. Kalau tak boleh langsung berjemaah isteri dengan isteri dan anak-anak. Ada seorang ni cerita, ini cerita baik-baik ni boleh cerita. Ni di kampung sana, dekat kampung tu. Ada nama kampungnya Kampung Tu Jeram. Namanya Kampung Tu Jeram, dekat kampung tau. Ada masjid tu berjalan tu. Ada satu orang menjadi idola saya. Namanya Haji Saleh. Masa dia meninggal dunia, umur dia dah dekat 1 tahun umur. Ya. Setiap kali adalah dia berjemaah. Tak pernah miss. Sehingga haji di masjid itu, dia adalah dia. Kadang-kadang tu bila lambat datang, dia azan. Bila dia azan, tahu orang tua azan, nafas dia tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Putus-putus nafasnya. Tapi dia azan juga. Ya. Malam dia nak meninggal tu, esok tu meninggal malam tu. Dia khabar pada anaknya. Apa waktu kita pergi di masjid, mesti ada dia. Malam ni nak meninggal tu, dia khabar pada anak. Kamu jangan pergi masjid. Malam ni kamu sembahyang di rumah. Kenapa? Aku nak ikut kamu. Aku tak boleh nak pergi masjid lah. Mula tak boleh berjalan dah. Ngesok pun tak boleh, apa pun tak boleh. Jadi kamu sembahyang di rumah, aku nak jadi makmum buat kamu. Kamu pimpin aku sembahyang malam ni. Jadi anak tu ikut cakap bapaknya. Esok paginya meninggal dunia dia. Ya, dia kadang-kadang dia bukan ada motor tau pergi masjid. Bukan ada motor, dia nak bersikap. Ya, rumahnya dari masjid ke rumah dia tu lebih kurang dari sini ke mana nak menunjuk kan. Dari sini ke Simpang nak pergi Sewan tu. Jauh tu. 2 batu lebih. Ya. Kadang-kadang saya lalu tu saya potong dia naik motor tu, melilit aja mata saya tengoknya. Aku dah tua esok lalu profil ni. Ini contohnya ya. Kalau ada apa itu, insya-Allah. Dia mati dalam keadaan berjemaah. Ada seorang tu imam di mana nama Umar itu juga. Apa waktu pun dia ada je. Sekarang dah meninggal juga. Jadi kita ni sebenarnya, adakah meninggal kita tu mengikut sunnah Nabi atau kita seorang-seorang di rumah tentu halal? Ya.
Itu meniti siratal mustaqim. Kalau dia berjemaah, maka tempat berjemaah dia itulah yang menjadi kenderaan dia meniti siratal mustaqim. Dia selalu berjemaah di Masjid Al-Khairiyah ni. Masjid Al-Khairiyah dia jadi kenderaan dia. Selalu berjemaah di Masjid Al-Hasan, Masjid Al-Hasan jadi kenderaannya. Selalu berjemaah di Masjid apa? Masjid daerah tu. Apa nama masjid lupa saya. Dia Mancung. Itulah jadi kenderaan dia, meniti siratal mustaqim. Bila berkenderaan, tak ada dia tergelincir, tak ada dia jatuh. Kalau jatuh ke mana? Neraka bawah tu 7 neraka tengangi hanya nunggunya. Jadi kita tak ada neraka dah. Sentiasa kita berjemaah. Itulah hari raya yang sebenar. Kemudian yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, hari raya bagi orang beriman itu apabila kakinya dapat masuk ke dalam syurga. Syurga ada berapa? 8. Jenuh dah berapa kali dah nanya ni. Seorang ni jawabnya. Yang lain pun tak tahu, malas jawab je. Syurga ada 8. Yang mana tak ada? Yang mana tak? Semua tak 8 syurga tu. Ya, Jannatul Firdaus yang pertama. Jannatul Adnin. Jannatul Ma'wa. Ma'wa je bukan Ma'wa. Ma'wa. Bukan Ma'wa. Ma'wa mak saudara. Ini Jannatul Ma'wa. Macam orang Kedah. Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itu yang ketiga. Yang keempat, Darussalam. Tadi pun ada Cik Imam pimpin kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Minta Darussalam tu. Yang keempat. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, agung. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, tenang, ketenangan. Itu dia ya. 8 syurga. Itulah dia hari raya baginya. Kerana dalam syurga itu tak ada benda yang mengecewakan, tak ada benda yang mendukacitakan, tak ada benda yang menyedihkan. Semua seronok aja dalam syurga. Ya. Buah-buahan ada. Nikmat di syurga itu ada 99% lagi yang dinantikan Allah. Berbanding dengan dunia ni. Dunia ni ada berapa peratus? Hanya ada 1% saja. Di syurga esok ada 99% lagi. Buah-buahannya 99% lagi jenisnya dalam dunia ni. Nama serupa, tapi hakikatnya tak sama. Di dunia ni namanya rambutan, di syurga besok ada juga nama rambutan, tapi tak sama. Rambutan dunia dan rambutan di syurga. Di dunia namanya dorayan, di akhirat besok ada juga namanya dorayan, tapi tak sama. Dorayan dunia ni mana rupanya? Ada yang berulat, ada yang mangkuk, ada yang bonyok, ya ke tak? Di syurga besok tak ada mangkuk-mangkuk, tak ada bonyok-bonyok, tak ada kulat-kulat. Tekan je isinya. Biji yang boleh makan. Agaknya saya bukan tahu pun. Kalau saya tahu tak betul tu, menipu je. Kerana dalam syurga tu terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati kita. Itu sebenarnya. Tapi macam itulah ibaratnya. Bila dapat masuk syurga, itulah dia hari raya. Nak makan tak payah pergi cari-cari. Sedih je aku nak makan tom yam, dah datang tom yam. Aku hari ni nak makan apa? Nak makan nasi Bukhari, dia datang nasi Bukhari. Aku nak makan nasi Arab mandi, dia datang nasi Arab mandi. Apa saja cita-cita dia, tak payah usaha. Bukan ada kerja di syurga tu. Dan lagi menyeronokkan tuan-tuan, kalau dapat masuk syurga, paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari. Ndak ke tak nak. Sekali lagi, ndak ke tak nak. Itu paling koman tu. Itu Ustaz Ibrahim tu dapat 72 bidadari. Tok Imam entah berapa katil dapatnya. Tok Bilal tak berapa ribu dapatnya.
Bergantung kepada ketakwaan dia. Paling koman 72. Atau dia main belakang tu dia cemburu. Dia akan ngamuk. Tak cemburu kan? Banyak madu. Dalam dunia ni dua pun tak berani. Ya. Ni semua tak berani pakai ni lah. Kerana kita ni semua konsep ni lah. Kita ni semua ada penyakit apa? Penyakit TV. Apa penyakit TV? Takut bini pandai. Tapi besok mereka paling komannya 72 orang majunya tau. Tidak ngamuk tau. Tak ada, kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Tadi cemburu lagi, seronok aja. Lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok, lagi ramai lagi seronok. Masing-masing berlomba-lomba untuk menggembirakan suami mereka masing-masing. Itu dah. Itu juga ya. Bila dia melangkah kaki syurga, itulah hari raya yang sebenar baginya. Ada sembahyang ada syurga? Ada puasa ke tak? Ada nangkap ikan tak? Tak ada. Ada memburu binatang remutan tak? Tak ada, apa tak boleh. Niat nak mati dia dah datang. Apa niat datang? Itu syurga ya. Itu janji dengan Allah SWT. Tapi hari ini macam orang tak suka dengan syurga, macam tak minat dengan syurga ni. Dah tahu benda ni dapat ini, dia pun tak erti je. Alright, itu yang keempat. Last kali, yang kelima. Hari raya bagi orang beriman itu ialah apabila dia berjaya dapat melihat wajah Tuhannya. Berseri-seri muka mereka. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Muka tuan-tuan ni berseri-seri. Muka perempuan sana tu berseri-seri. Ya, muka saya berseri-seri jugalah. Mana boleh tinggal? Mana boleh lepas ya? Berseri belakang. Gemilang, cemerlang dan terbilang. Kenapa? Kerana kepada Tuhan mereka dapat menilik, bukan lihat dia, menilik, tengok betul-betul. Kalau melihat tu boleh tengok. Sebentar lalu ini dah tengok betul-betul. Bedik kata orang kamu gajah. Bedik namanya. Bedik tau. Tengok betul-betul. Itu dia ya. Esok bila Allah kumpulkan kita esok di syurga. Kita ke mana? Kita ke mana? Kita lah. Siapa kata aku tidak lah? Siapa lah? Siapa kata dia tidak, tak apa lah. Aku tak layak, tak apa lah. Sangka baik dengan Allah. Bila Allah kumpulkan kita di syurga besok, Allah tanya, apa nikmat yang belum kamu terima lagi wahai hamba-hambaku? Kita pun semua jawab, semua dah terima ya Allah. Terima kasih di atas segala anugerah kamu itu. Kami terlalu syukur padamu ya Allah. Oleh yang demikian izinkan kami semua sujud pada kamu. Kita bercakap ramai-ramai. Nak sujud pada Allah. Allah kata dalam syurga, mana ada sujud? Nak sujud di mana? Di dunia. Tak ada sujud lagi. Tapi oleh kerana kamu minta sungguh-sungguh, kamu bermohon sungguh-sungguh, aku izinkan. Maka wahai hamba-hambaku, sujud kamu. Kita pun sujud. Kerana itu merupakan perintah Allah. Bukan Allah perintah pun, kita minta. Maka kita pun sujud. Tahu berapa lama sujud? 40 tahun sujud. Tahu? 40 tahun sujud dia. Bukan 40 tahun dunia. Ini berlaku di akhirat kan di dunia? Di akhirat 40 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? 40 tahun di akhirat. Berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 40 tahun 40 kali 1000 kali 365. Berapa? Mudah. Tak ada ke cikgu ni? Bekas cikgu ada ni. Bukan bekas pun. Cikgu pencin. Ni cikgu pencin. 14 juta 600,000 tahun. 40 kali 1000 kali 365. 14 juta 600,000 tahun. Itu lamanya. Sujud aja. Saya seorang je yang tahu. Yang lain siapa tak tahu. Saya seorang dia pandai. Kenapa?
Sudah siap kira dia rumah. 14.600.000 tahun sujud aja, tak ada jemu-jemu, tak ada letih-letih, tak ada apa? Bosan-bosan. Tenggelam dalam kenikmatan sujud kepada Tuhan. Dunia ini lalu sujud 14.000 tahun, ada 14 juta tahun, 14 juta tahun, 14 minit lalu kan? Lalu ke sujud 14 minit. Kalau tu imam tak itu lama menung sujudnya. Kita belakang ni. Allahu Akbar sujud. Udah ke belum? Udah 10 minit tu, udah ke belum? Angkat balik. Hei, belum letak balik. Baca mana? Ini dah. 14 juta 600.000 tahun. Kemudian Allah panggil nabi-nabi dan rasul-rasul. Berdirilah nabi-nabi dan rasul-rasul. Mula-mula dipanggil Nabi Musa AS. Ditanya Nabi Musa, sudahkah kamu sampai ke risalah yang kuperintah kamu sampai kepada umat kamu? Sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Musa itu membaca sebahagian daripada kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Taurat. Dia pun baca. Kita ni dengar seronok lah. Dia Nabi dan Rasul, suara sedap ke tak? Dalam syurga mana ada suara tak sedap? Kambing pun sedap suara di syurga tu. Burung jampuk pun cantik di syurga tau. Dan dunia cantik ke burung jampuk? Tak pernah burung jampuk dari mana? Burung hantu ada pernah tengok? Cantik ke tak? Tapi kalau ada burung hantu syurga tu cantik sebenarnya tau. Tak ada yang buruk syurga. Jadi suara Nabi dalam syurga tu mana ada yang tak sedap, mesti bagus mana? Kemudian duduk Nabi Musa. Dipanggil pula Nabi Isa. Nabi Isa membangun. Ditanya Nabi Isa, sudahkah kamu sampai ke risalah yang aku perintahkan kamu sampai? Wahai Isa, jawab Isa, sudah ya Allah. Kemudian diperintahkan Nabi Isa membaca sebahagian daripada apa? Daripada kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Dia pun baca. Oleh kerana dia kemudian lagi sedap lah. Kerana di syurga tu lagi lama, lagi sedap, lagi lama, lagi bagus, lagi lama, lagi seronok. Itu keadaan dalam syurga. Yang sedap tu, lagi lama, lagi sedap, lagi lama, lagi sedap, lagi lama, lagi sedap. Yang merdu, lagi lama, lagi merdu, lagi lama, lagi merdu. Yang cantik, lagi lama, lagi cantik, lagi lama, lagi cantik. Itu keadaan dalam syurga tau. Maka baca Nabi Isa. Nabi Isa pun baca. Lebih merdu daripada suara Nabi Musa. Lepas tu, duduk Nabi Isa. Dipanggil pula Nabi Daud. Nabi Daud bangun. Diperintahkan Nabi Daud membaca kitab yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Zabur. Maka dia pun baca. Nabi Daud ni memang terkenal dengan suara yang merdu Di dunia dulu Nabi Daud kalau baca Zabur tu, burung tengah terbang berhenti tau. Burung tengah terbang tu, dia berat. Nak dengar Nabi Daud baca Zabur. Bukan ingat berhenti. Bunyilah sedap suara Nabi Daud. Kita pun bertambah seronok lah. Bertambah rindu, keseronokan. Lepas itu dipanggil pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda lalu membaca dari kitab yang diturunkan kepada baginda. Apa nama kitabnya? Al-Quran. Dia membaca Quran. Diperintahkan suruh baca. Rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan, suara Nabi Muhammad adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Kita perasan selama ini kita rasa suara Nabi Daud yang paling merdu kan? Tapi esok kita akan dapati bahawa suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Punyalah seronok kita tu. Kan makin lama makin seronok. Ini syurga, keadaan syurga ya. Lepas itu Allah sendiri membaca kalam. Allah sendiri membaca daripada Quran. Yang ini jaga akidah tuan-tuan dan perempuan. Kerana Allah tu bila dia baca dia bukan berhuruf dan bukan bersuara. Macam mana? Entah. Macam mana? Saya pun tak tahu. Entah. Nak tahu? Kalau nak tahu, masuk syurga ni. Dulu baru tahu macam mana keadaannya. Dia membaca surah apa? Surah Ar-Rahman. Tahu surah Ar-Rahman? Tahu baca surah Ar-Rahman kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban sampai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nama surahnya Ar-Rahman. Macam mana kalian tahu lah?
Kita pun kita mendengar. Allah baca macam mana dia baca kita tak tahu ya. Dia bukan bersuara, bukan berhuruf. Lepas itu Allah tanya kita. Ini kemuncaknya. Ini raya sebenarnya. Apa kata Allah tanya kita? Maukah kamu aku bukakan hijab dan kamu dapat melihat wajah aku? Nak ke tak nak? Siapa tak nak angkat tangan, jangan angkat gambar mana kau orang tak nak ni. Ini kamera ni tau. Semua kita nak. Ndak le agaknya orang saya kau itu dah kan. Ndak le ya Allah. Saya orang pun aja. Orang masih awal tu tuan punya entahlah. Ndaklah. Maka Allah bukakan hijab. Hijab tu artinya dinding atau tirai atau tabir ya. Macam apa wallahu alam. Bila Allah bukakan hijabnya maka kita pun dapat melihat wajahnya. Itulah dia hari raya yang sebenarnya. Itulah dia kegembiraan yang sebenarnya. Itulah dia nikmat yang paling besar, yang paling hebat. Apa dia nikmat paling hebat? Dapat melihat wajah Allah. Tak ada menandingi nikmat itu. Lebih hebat daripada yang dapat nikmat bidadari. Lebih hebat lagi dapat nikmat makanan. Lebih hebat daripada dapat nikmat apa saja harta benda di akhirat. Dapat melihat wajah Allah itu nikmat yang paling besar. Ada orang dapat melihat wajah Allah tu 2 kali sehari. Sekali pagi, sekali petang. Ada orang dapat melihat wajah Allah tu sekali sehari. Kalau pagi-pagi aja, kalau petang-petang aja. Ikut darjat masing-masing. Ada orang yang dapat melihat wajah Allah tu seminggu sekali. Sejemaat sekali dalam kitab sejemaat. Kalau seminggu 3 kali sejemaat ya. Ada orang dapat melihat wajah Allah tu sebulan sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah tu setahun sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah tu, itulah dia the first and the last time. Itulah kali pertama, kali terakhir. Itu merupakan nikmat yang berbeza. Itu dia hari raya yang sebenarnya bagi orang beriman. Akhirnya kemuncaknya dapat melihat wajah Allah Taala. Yang kita sambut hari-hari ini tidak tahun tu bukan raya sebenarnya ya. Bukan seronok benar. Ini yang paling seronok. Dapat yang 5 itu. Mudah-mudahan kita berjaya memiliki 5 jenis hari raya itu sebagaimana yang disabda atau diceritakan oleh Anas bin Malik melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Faham ke ni? Kalau tanya boleh jawab? InsyaAllah ya. Jadi salah silap dan saya mengambil kesempatan nanti untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri oleh tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mana yang termakan, terminum, saya minta halal. Begitu juga saya dengan tuan-tuan. Kalau ada salah, tapi memang tak ada salah lah. Kalau ada pun, saya dah sedia maafkan. Sebelum saya tutup, saya nak buat cerita sikit je. Cerita sikit. Ada tindakan ada, tak ada tidak lah. Bahawa di kampung tu, Seriti kampung. Tahu apa Seriti? Sekolah Rendah Islam. Integrasi. Mereka ada projek untuk membeli sebuah van. Harga van tu 50,000. Jadi kalau ada di antara korporat di sini yang banyak sumbangan yang boleh menyumbang, dipersilakan menyumbang. Kalau tak ada, tak ada lah. Ini semalam tu saya dah waratkan di Masjid Ihsan, ada dapat sikit. Pagi ni entahlah. Sikit ke banyak kan tak ada kita pulang pada tuan-tuan. Itu saham masing-masing di akhirat ya. Udahlah tak ada banyak kempen. Udah tu. Kalau ada taklah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.